Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya nak sambung ceramah saya yang lampau tentang strategi pemasaran yang saya katakan kelemahannya ketara dalam pengurusan ataupun pembentukan rancangan pemasaran yang strategik ialah dia tidak menyeluruh. Dia berbentuk piecemeal dan akhirnya apabila kita laksanakan strategi pemasaran ini, dia tidak dapat mencapai kejayaannya. Umpamanya saya katakan pada ceramah saya yang lalu bahawa apabila kita melancarkan produk, kita kena tahu kos dia dan kita kena pastikan bahawa dalam melahirkan produk itu ada nilai dalam produk itu. Maka dengan nilai ni, dalam ciptaan produk itu, dengan nilai ni yang membolehkan kita menetapkan harga yang dibeli oleh pelanggan. Umpamanya kita ambil satu produk lah, umpamanya kopi umpamanya. Bagaimana kita nak menjual kopi itu, dari biasanya kita beli kopi RM1.50, RM2 je. Tapi kalau kita pergi kat kedai kopi yang mahal tu, dia boleh jadi RM18 kopi. Tetapi dia ada dia punya value added, dia tambahan dan sebagainya. Jadi perbezaan kos dengan harga ni, ini yang kita namakan nilai, dan ini yang dibayar oleh pelanggan sebab dia ada nilai, kelebihan nilai dia. Jadi selepas kita mencipta produk kita, kerana yang saya katakan pada ceramah saya yang lalu bahawa 3 faktor utama yang mempengaruhi produk kita, iaitu kemampuan syarikat kita, kehendak pelanggan dan juga persaingan atau pengaruh yang berlaku apabila persaingan memasarkan produk-produk mereka. Kita mahu tidak mahu kena juga ambil kira apa yang pelanggan mampu untuk mengugat kehadiran kita di pasaran. Jadi apabila kita dapat harga, barulah kita dapat bentukkan apa yang dinamakan titik pulangan kos. Satu lagi model kuantitatif yang setiap perancang pemasaran perlu tahu, iaitu berapakah jumlah jualan yang perlu didapati, yang perlu ditangkap oleh syarikat ini untuk ia mencapai keuntungan. Kalau kita nak cari dia punya break-even point tu, ia ada keadaan di mana dia tidak untung dan tidak rugi. Tetapi kita tak akan nak berniaga, nak merancang satu benda untuk mencapai tidak untung dan tidak rugi. Kita berniaga untuk untung. Jadi kita rancangkan dia di atas tahap titik pulangan kos. Jadi kita kena tahu tu. Dan bagaimana kita tahu ni? Kita bergantung pada kos kita yang agak sukar, iaitu kita ada kos berubah, kita ada kos tetap, dan kos kita akan murah apabila kita menghasilkan produk kita dengan volume yang tinggi. Bayangkan kalau kita buat roti canai, satu roti canai mungkin kos dia RM3, tapi kalau kita buat 600 roti canai satu hari, kosnya mungkin 50 sen. Jadi itulah dalam economies of scale. Lagi banyak kita buat, lagi kurang cost per unit. Jadi apabila kita dapat dia punya revenue model hasil ni, barulah kita sasarkan kepada market segment kita, iaitu segmen pasaran kita. Kita kena pilih segmen yang boleh memenuhi kehendak revenue model kita. Umpamanya kalau nilai market segment itu ialah 10 juta satu bulan, maka adakah kita dapat mencapai, kita dapat mengejar dan menakluk nilai pasaran itu untuk syarikat kita, dan adakah nilai itu melampaui titik pulangan kos kita. Jadi kalau kita tak dapat market segment yang dapat memenuhi kehendak kita, maka perniagaan kita tidak viable. Kita kena cari market segment
yang mempunyai nilai pasaran yang begitu tu. Maknanya dia ada pelanggan-pelanggan di situ yang sanggup membeli apa yang kita nak buat. Dia ada buying power dia, purchasing power dia. Dan kita kena tengok kaji demand analysis dia. Jadi kita juga kena tahu apakah kongsi share pasaran yang kita nak yang dapat kita nak takluk di market segment ini. Kita perlu ingat bahawa market leader, pemimpin pasaran, paling banyak pun dia dapat pegang 30-40% saja daripada nilai pasaran. Biasanya 20%. Jadi kalau kita nak 20%, kita kena jadi market leader. Dan konsep strategi pemasaran market leader ni berlainan apabila kita menjadi market follower sahaja. Dia lain sikit. Jadi dengan secara tak langsung kita kena sesuaikan strategi pemasaran kita dengan segmen pemasaran yang kita sasarkan ini. Jadi kita kena buat kajian sikit sama ada segmen pasaran kita boleh menampung keperluan kita. So all these questions actually you need to justify them in term of numbers, in term of figures. Ya, kita tak boleh main agak-agak aja ataupun seronok-seronok cakap je. It has to be all justified by figures. Dan apabila kesemua ni dapat dipuaskan, barulah kita dapat mencongak berapakah pulangan terhadap modal perniagaan kita ni. Ya, pertama sekali kita mesti sasarkan kepada segmen pasaran yang dapat menampung keperluan kita, yang dapat menghasilkan nilai yang kita kejar, yang kita sasar. Kedua, kita kena terjemahkan jualan ini kepada pulangan terhadap modal atau pulangan terhadap aktiviti kita. Jadi kita kena dapatkan angka-angka ini melalui simulation ataupun what if analysis. Dan kita boleh gunakan Excel untuk itu. Tidak perlu kita gunakan programmer yang mahal-mahal. Saya kira Excel sudah dapat mencari angka-angka ini. Yang hanya kita perlu ialah membentuk model dan strategi yang kita ingin laksanakan, dan kita dapat kita letakkan apa-apa strategi yang kita sudah rancangkan, dan kita akan dapat hasil impact daripada strategi yang kita nak laksanakan. Dan PTE ni atau PTA ni, pulangan terhadap aset ini, merupakan ukuran sama ada projek perniagaan kita, projek pemasaran kita feasible ataupun viable. Jadi kalau kita tidak dapat menghasilkan PTA, PTE yang worthwhile, yang berbaloi, umpamanya 20%, 30% atau 40%, maka projek kita adalah tidak viable. Jadi ini adalah utama. You have to justify your project. You have to justify your change in marketing. Jadi dia bukan senang aja buat satu program marketing, dan tidak perlu kita kaitkan kegiatan-kegiatan ini supaya dapat menghasilkan pulangan yang munasabah. Jadi kita terpaksa gunakan angka lah. Bermula dengan konsep produk kita, kita andaikan bahan yang perlu kita buat produk, berapakah teknologi yang kita gunakan, plan-plan ataupun jentera-jentera yang mahal ataupun yang murah, ataupun kita mungkin outsource saja pembentukan ataupun buat OEM untuk menghasilkan produk ini. Jadi semua ni adalah strategi daripada konsep product development hingga kepada marketing development, marketing penetration, strategi dan pemasaran. Banyak bergantung, perlu diintegrasikan, perlu di alignmentkan
must be in sync with all your assumptions. Dan kita belum cakap lagi tentang apakah strategi perniagaan kita. Umpamanya is it low cost, branded, focus strategy, dan kita belum cakap lagi tentang what type of product are you having. Your consumer product ke, industrial products ke, and is it a convenient goods ke, right, special goods ke. Dan ini mempengaruhi alternatif yang kita nak guna dalam pemasaran kita. So it is a complex issue actually. Bukan boleh cakap gitu je. Boleh gunakan e-marketing, tahu berapa umur dia, ini letak ni dan bentuk di mana, lepas tu terus tak jalan ya. Jadi dia ada banyak lagi elemen-elemen, unsur-unsur yang kita perlu kaji untuk kita dapat narrow down to the market. Jadi it has to be quantitative, it has to be integrated, and you only know your marketing strategy is viable or otherwise depend on what is the anticipated outcome of your project, of your marketing strategies. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana mendengar.